minimum. Tapi at the end bila kamu guna meter, multimeter, dia akan tunjukkan VRMS. Okay, so clear tak dengan konsep tu RMS dahulu? Clear ke tak clear? Boleh faham tak? Boleh sir. Okay, good. Okay, now kita nak masuk benda yang sepatutnya saya nak cover hari ni lah. Okay. Okay, benda yang saya nak cover adalah this one. Okay. So, saya assume lah, sekejap, saya ambil lah apa-apa value pun, saya ambil yang mudah lah. Okay, so this resistor, okay, 4 ohm. So, yang ni J, okay, okay, ambil yang mudah. Okay, so this is 2 ohm. So, yang ni J 8 ohm. Okay, ni saya letak je lah, saya tak ada calculation lagi. 46 ni minus J 4 ohm. Okay, nampak simple kan? Okay, so saya just nak kamu gunakan konsep KCL dan KVL saja. Boleh tak? At the first place saya nak minta kamu, okay, can you find for me? Okay, can you find for me? Okay, first saya nak kamu dapatkan nilai current dahulu. So saya nak kamu dapatkan I total. So saya namakan sini I1, I2, I3. Okay, boleh tak saya bagi kamu masa 3 minit untuk dapatkan nilai I1, I2, I3 dan I total. Tadi kamu dah bagi tahu saya kan KCL is the current at the node. So kita ada node dekat sini, sini tak ada lah. Okay, tak ada. Node kat situ. Okay, doesn't matter whether you want to use any concept. Kamu boleh nak pakai nodal ke, okay, nak pakai mesh analysis ke. Kamu dah belajar everything. Okay, but this is just a simple question. So maybe you can just use the basic concept of calculation saja. Okay, so in 3 minutes, bagi saya jawapan untuk I1, I2, I3 dan juga I total. Okay, finish? Finish? Okay, dah?
Okay, cepat. Ada 26 student. Okay, by now hopefully you can get the same answer. You are now in semester 4. I think you are well equipped lah dengan semua fundamental sebelum ni. Okay, cepat. I1. What is the value of I1? Bagi saya dalam bentuk phasor, dalam bentuk polar. Magnitude and angle. Ke nak saya sebut nama? Saya minta jawapan pada yang saya petik nama. Nak saya petik nama ke nak bagi jawapan? Okay, cepat. Ya, sir. Okay. Susah ke? Tak. Okay, I1. Can you give me the answer for I1 first? I1? Okay, cepat. Dah 5 minit dah. Okay, what technique that you use to solve this question? Guna teknik apa ya? Boleh saya tahu tak? Nodal analysis. Okay, nodal analysis. Okay, bagi saya perlu tak kamu gunakan nodal analysis? Sebab bagi saya nodal analysis susah. So sebenarnya tak perlu guna nodal analysis pun. Kita pakai yang basic saja. Sir, Okay. kalau saya pakai Ohm's law iaitu Okay. saya nak cari I1 equal to 4 tambah J6 ni Okay. over 240. Betul ke? Boleh ke? Sebab dia in parallel voltage Okay. dah. Betul, tapi kamu bagi saya description yang salah. I sama juga dengan V divided by Z. V divided by Z. So 240 bahagi dengan 4 tambah J6. Tadi kamu beritahu saya 4 tambah J6 bahagi 240. Dia terbalik lah. Okey, sir. Sir, saya nak cuba air satu boleh? Okay, I1 tak apa. Mistake is common waktu kita belajar. Saya tak ada nak blaming siapa-siapa. Just bagi je. Kalau ada yang beza, kawan-kawan tolong betulkan. Kalau ikut pola 33.28. Tak tahu betul salah. Sir. 8 angle. Sekejap. 33.28 angle. Yang penting angle dulu. When we talk about
voltage, magnitude, kita voltage and current, kita kena fokus on magnitude and angle. Negatif 56. Negatif 56.31. 31. Okay, 31. Saya minta maaf saya. Tak ada masalah. Okay, can you give me the answer for I2? Kalau kamu dah kasi. I2 belum. I2 belum. Okay, so Ya. what advice? I2? Itu kan? Aha. Dapat 39.1 angle 39.1. negatif 75.9. Saya tak clear. 39.1 angle Negatif 75.96. 96. Okay, good. Okay, saya tak ada jawapan lah. Saya clear the soalan ni. Sebab nanti at the end kita boleh verify benda ni. Okay, I3. I3. Okay, boleh guna Ohm's law juga I3, tak ada masalah. Okay, so bila kamu tengok sesuatu, don't rush. Maksudnya you try to look in detail apa yang kamu boleh extract information. So sebenarnya voltage ini adalah parallel. Saya bagi parallel. So voltage dekat sini 240, sini pun akan jadi 240, sini pun akan jadi 240, sini pun akan jadi 240. Sebab voltage adalah bergantung kepada terminal. Okay, so point sini dengan point sini akan mewujudkan satu voltage. So 240. Same goes to here. Same goes to, because this is point is common point. Okay, sebab tak ada impedance dekat tengah. So sini pun 240. Sini pun mesti 240. Okay, so that's why bila kita ni, memang kamu pernah belajar nodal. Maybe nodal for quite complex circuit lah. Bila dia dah masuk yang practical, kita punya konsep selalunya yang biasalah. Ini macam kita punya extension lah. Kamu ada extension, setiap point dekat extension kamu akan dapat 240 juga. Tak kisah extension kamu kepada 2 join, 3 join, 4 join ataupun 5 join. Okay, mana-mana point yang kamu plug in, kamu punya kepala plug tu sama je voltage dia, 240. Okay, can you give me the answer for I3? I3 33.28 33.28 angle angle 33.969. 69. Okay, can you give me I total? So I total macam kamu cakap tadi lah. Kalau I1 keluar, I2 keluar, I3 pun keluar, so dia mesti sama dengan yang masuk. So you can use the option that you can combine all I1, I2 and I3 will be equal to I total. Another option adalah kamu gunakan kaedah kamu punya impedance lah. Kamu combine the impedance sehingga tinggal satu pun boleh. Tapi saya just nak jawapan terakhir saja. Okay, can you give me the I total? Okay, cepat, kita dah miss banyak benda ni. By 2 hours kelas ni saya boleh habiskan soalan ni lah. So I total yang saya dapat 65.07 65.07 angle negatif 35.15. Ni yang saya dapat lah. Okay, I give yang lain 1 minute just to confirm the answer given by your members. Okay, cuba check balik, betul tak? Okay, for those yang tak strong lagi, cara guna calculator, kena ni lah, kena take note lah. Okay, maybe you have to do some revision apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, ada yang berbeza tak dengan kamu?
Okay, semua sama? Okay, saya tak ada jawapan dia, so tak apa. Kita keep this answer first. Okay, next. Okay, kita nak tengok kepada power. Okay, sebab nanti bila kamu you do the analysis on machine, so kita sebenarnya akan evaluate the performance. So when we talk about performance, kita akan tengok the power itself, power consumption ataupun power that can be produced by the system. Okay, so soalan saya yang paling asas, okay, yesterday kamu dah bagi tahu saya kita ada 3 jenis power, betul? Okay, kita ada P, kita ada Q, kita ada S, betul? Betul tak betul? Betul sir. Okay. Okay, now saya just nak tengok, nak test dari segi kefahaman kamu. Okay, can you give me the equation untuk dapatkan P yang kamu dah belajar lah sebelum ni? Saya nak equation saja. Ada berapa equation kita boleh guna? P sama dengan IV. Okay, P sama dengan IV. Okay, lagi? Saja? Ada lain tak? P sama dengan IV. P Lagi? equals to I square R. Okay, I squared R. Okay, lagi? P sama dengan V square over R. Okay, V squared over R. Okay, ada lagi tak agak-agak? Ada lagi tak agak-agak? Habis dah? Ada lagi tak? Okay, so okay, tak apa, we keep this one. Okay, my advice adalah, okay, basically this equation focusing on DC, tetapi untuk AC pun kita akan boleh pakai, tak ada masalah. Nanti kita akan tengok masa bila kita boleh pakai equation ni, masa bila tak boleh. Okay, so soalan saya, ada tak lagi equation yang boleh kita guna untuk dapatkan P selain daripada IV, I squared R dan V squared over R? Ada lagi tak? Ada lagi sir. Okay, good. Okay, saya menunggu jawapan yang last. Okay, apa dia? Tapi saya lupa, dia ada cos theta tu. Okay, good. Betul. Okay, apa dia? Okay, tak apalah, saya bagilah. So, kita ada IV cos theta. Okay, okay, dah nampak 4 dah. Okay, now kita, sebab kita, saya tahu kamu boleh hafal, you can memorize everything. Tapi the application dia di mana tu yang penting. Kan, kalau kamu tak clear benda ni memang sangkut. Okay, so how about Q? Q macam mana? Q macam mana? Okay, tak apalah, saya bagilah. Saya takut saya lambat. Okay, basically kita boleh pinjam. I say just pinjam. Maksud pinjam adalah when we talk about at particular location, specific location, kita boleh pinjam sebenarnya equation power. So IV boleh pakai, I squared R boleh pakai, V squared over R pun boleh pakai. But bear in mind, kita kena ubah lah. Dia tak boleh pakai IV boleh. IV P sama dengan IV Q IV okay, tak apa. Saya just sebab dia kita macam meminjam. Kalau kita boleh modify the position. Okay, saya tulis kat sini dulu. Saya guna kali lain. I squared maksudnya saya akan guna I squared ni R. So yang ni X lah. Okay, yang ni over X. Okay, and then finally kamu ada equation IV cos theta, but now dia akan jadi IV sin theta. Okay, boleh? Okay, tak apa, nanti mungkin kamu akan confuse kat sini. Boleh sir. Okay, okay, before that, boleh tak saya nak tahu siapa ajar circuit analysis waktu kamu semester awal? Kita ada kan electrical circuit analysis. Siapa yang ajar? Madam Adni. Ada ni, your coordinator. Okay, so hebat tu. Okay.
Okay, so saya tak boleh nak pertikaikan lah. So saya rasa kamu dah well equipped benda ni. Okay, last kali S. Can you give me the equation to find S? IV. IV. Okay, good. IV. IV sahaja. Yes. Okay. Kalau saya cakap salah, bukan salah, totally salah. Salah sikit je. Okay, salah dia adalah sebenarnya dia tak boleh purely IV. Dia kena ada, apa maksud ni? Tahu tak apa tu? Asterisk kat atas tu. Apa kita panggil sebagai? I, lepas tu dia ada asterisk kat atas tu. Pernah jumpa tak? Tak pernah saya. Tak pernah. tapi Tak pernah Tak pun. Ni nak kena tanya betul ke tak ajar ni. Boleh tak? Saya jemput Jangan. tu kamu ni lah tanya dia. Tak ada. Okay, asterisk means that conjugate. Pernah dengar perkataan conjugate? Pernah dalam mat. Dalam mat kan. Bila kita nak calculate, kita akan calculate the reflection. Tapi dalam case power, okay, conjugate means that when whatever the angle for your current, so after you conjugate, dia akan invert, dia akan ubah. So kalau positif jadi negatif ataupun daripada negatif dia akan jadi positif. Okay, tak ada masalah, nanti saya akan sentuh. Okay, so soalan saya ni, okay, kita dah ada equation. Okay, pernah belajar tak power triangle, impedance triangle, pernah belajar? Pernah tengok tak gambar ni? Pernah tengok? Okay, yang ni pernah? Okay, pernah tengok this kind of figure? Kita ada triangle dekat sini. Okay, kita ada 90 degrees here, kita ada hypotenuse here. Ini kita ada dua lagi axis. Vertical, horizontal. Okay, kita punya triangle lah. Okay, kalau kita ada impedance triangle, yang ni apa? P. Impedance. Z. Okay. Z ke? R. So, R. this is X. X. This is? Z. Okay, good. Okay, hypotenuse is Z. So kalau power triangle, bawah ni? Power. P. P. Okay, good. This one? Q. Q. Okay, good. PKS. Okay, good. So dia benda ni dia pusing macam mana pun kamu akan jumpa balik. Okay, so yang ni kamu dah clear, tak apa. Okay, now kita hold dulu yang ni. Okay, saya sorokkan dulu. Okay, now saya nak kamu tengok balik gambar ni. Okay, my next question adalah, can you find for me? Okay, can you find for me? Okay, kita ada berapa banyak resistor dekat sini? Ada berapa banyak resistor? 3 kan? Okay, how to differentiate lah. I know that maybe my drawing is not very clear. So ada, sepatutnya this is resistor. But you can verify by using the unit. So kalau kamu tengok unit ni part tak ada J. So ini adalah resistor. So kita ada 3 resistor here. Kita ada 2 inductor. Sebab this is positive. Ada negative here. So this is capacitor lah. Okay, so my next question adalah, can you find for me nilai P di sini? Saya namakan dia P1. P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Okay, boleh tak kamu tolong saya calculate nilai P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Okay. Boleh? Kamu dah ada equation dekat bawah ni. So, just manipulate just use the equation untuk dapatkan semua yang saya minta. Saya bagi masa, saya kena strict sikit, 5 minit sahaja.
Boleh? P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Do it now. Okay, saya nak kamu fokus P1 dan Q1 dulu. P1 dan Q1 sebab saya takut kamu salah konsep. Saya nak P1 dan Q1 dahulu. Okay, can you give me the answer? P1, Q1. And I want you to give me the answer up to 3 decimal point. Saya nak 3 titik puluhan sebab nanti kita nak buat comparison. Okay, up to 3 decimal point. Okay, cepat. Okay, dapat apa? Cepat. P1 dulu, cepat. Okay, we have almost to 24, 25 student now. Okay, cepat. Saya nak harapkan seorang bagi saya satu jawapan. 25. Okay, I want to download the attendance now. So I have 25 by today. Okay, good. Okay, cepat. Tak apa, salah pun tak apa. Okay, learn from mistake. Tapi kalau kamu tak bagi jawapan, saya pun tak tahu betul ke salah. Okay, I think better if next week bila saya conduct class, saya nak semua on camera, boleh tak? Sebab saya tak tahu sama ada kamu ni on sahaja. I know that one or two person is quite active. Okay, yang lain tu nampak macam passive. I cannot ni lah.
check one by one. Tidak. Susah. Okay, P1 dahulu cepat. P1 equals to 14.4 K. 14 0.4 K. 14.4K. Hmm. 14 maksudnya 14.4K. Hmm. Okay, kalau boleh kita bagi dalam unit watt sebab ada sebabnya. Sebab kalau boleh saya nak at the end kita cuba check betul tak jawapan kita. So kalau 14.4K maksudnya 14.4K maksudnya 14K watt macam ni. Ya. Okay, Q1 ada objection tak? Ada bangkangan tak dengan jawapan ni? Tak ada. Q1 9600 angle 90 degrees, negative 90 degrees. okay, I think you make mistake maybe somewhere. Yeah, Okay, okay. so when we talk about power is just the magnitude. Okay. Whether P and Q. Okay, mungkin maybe you want to nak maksudkan this one saja ke bukan? Okay, so can I straightforward? So saya rasa jawapan yang ni salah. Rasanya lah. Okay. Okay. Saya dapat jawapan lain sikit lah pada dia. Sebab saya guna I squared R. Okay. Okay, good. Okay. Okay, can you give me the answer? For P1, I got 4430 4430 point 234. Okay, 4430 point 234. Okay, good. Q? Q 6645.350. 45 point 350. 350. Okay, so sekejap saya check dulu lah. Okay. Tak apa. Waktu ni kalau kamu buat mistake, saya accept lagi. Sebab apa? Sebab mungkin cuti panjang. Kalau Q, okay. Saya rasa betul lah kot. Tak ada isu dah. Okay, for those yang saya tengok macam tak aktif, yang tak ni. Okay, so apa yang kamu kena buat adalah when you want to find something, make sure you have enough information. Enough information means that information tu adalah specify di particular location. Location yang kamu nak dapatkan sahaja. Dia bukan location yang keseluruhan. Okay, one mistake yang dibuat oleh kawan kamu yang the previous yang bagi jawapan tadi adalah dia menggunakan data yang bukan di tempat sepatutnya. Itu je dia punya mistake. Tapi the concept is there. Okay, tapi jawapan yang kawan kamu bagi kali ni 4430 is the correct one. Okay, nak tahu kenapa? Kita cuba tengok di sini. Okay, I zoom in here. Hello. Okay, kalau tadi kita tengok 240, so 240 ini adalah from this point kepada this point, di bawah. Okay, di bawah sini. Okay, now kamu nak guna equation V. Contoh kamu nak guna P sama dengan, saya rasa kawan kamu tadi guna V squared over R. Okay, bila dia guna V squared over R, kita nak dapatkan power di sini sahaja. Tetapi kamu menggunakan voltage keseluruhan. Faham tak? Dekat situ yang kamu buat mistake. Bila kamu nak fokus di sini, kamu kena guna apa sahaja maklumat di sini sahaja. Here sahaja, this particular location. Tak boleh nak ambil yang pinjam di sini ataupun point here to point here. Kawan kamu yang bagi jawapan saya betul adalah disebabkan oleh dia menggunakan I.
So current dekat sini sepanjang ni adalah sama. So dia pakai current yang I1. So dia ambil sahaja I1 di sini sama dengan I1 di sini, tak ada masalah. So untuk gunakan equation, one skill dia adalah kena tahu apa maklumat yang kamu ada. So untuk kamu pakai IV, kamu perlu I dan V di sini. Di sini. So kamu ada I di sini tapi kamu tak ada V di sini. Sebab V di sini adalah V hasil tolak 240 ataupun voltage divider lah. Kamu kena buat voltage divider sini dan sini. Baru kamu ada voltage di sini sahaja. Sini dan sini. Boleh faham tak? Faham Sir? Boleh sir. So kalau kamu guna option yang ada V, kamu mungkin kena ada satu calculation yang lain. Dapatkan V dahulu. Tapi kalau nasihat saya, kita guna apa yang ada. So kalau kita ada I, so kita boleh main dengan I sahaja. I sini kita dah ada. Okay. So resistor di sini sahaja. Same goes to here. I kamu dah ada. So kamu boleh guna kalikan dengan 6 sahaja. Ni kamu kalikan dengan 6 terus kan? 33.28 squared kalikan dengan X. Betul? Betul. Okay, good. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, cuba buat untuk P2 dan P3 as well as Q2 dan Q3. Buat dahulu. Buat dahulu. Cepat, saya bagi masa 2 minit. Kamu dah tahu skill dia. Okay, so guna terus equation yang kamu ada enough information. Okay, jangan guna yang kamu tak cukup maklumat. Saya nak tanya, Okay. kan tadi saya kata guna I square R sebab ada enough information kat tempat tu kan. Betul. Okay, so kita kan ada angle. Okay. So dalam calculation kita kena include sekali ke dengan angle tu. Okay. So saya agak kagum lah. Selalunya soalan ni saya tanya student. So sekarang ni kamu tanya saya. So kamu aware. Okay, good question. Okay. At the moment saya cakap tak perlu consider angle. Saya cakap tak perlu dulu. Angle tu biar P dia dulu. Saya ambil magnitude. Nanti saya akan justify kenapa tak perlu ambil angle. Okay, at the moment saya cakap tak perlu ambil angle. Negatif 56.31 tadi tak perlu ambil. Nanti saya akan explain kenapa. Okay, sebab bila ni saya nak masuk sikit power factor. Baru kamu akan nampak. At the moment, tak perlu ambil langsung. Boleh? Alright sir. Okay, remind saya balik selepas ni. Bila kita dah nak selesai nanti saya akan cerita kenapa tak payah. Okay, dapatkan nilai P2 dan P3 dahulu. Okay, cepat. P2. Dah tahu kan tadi equation dia? Just give me the answer. Okay, cepat. Kali je. I squared kalikan dengan resistor number 2. Dapat P2. Okay, can you give me the answer cepat? 1.69K. Okay, jangan bagi K. 1.69K, 1.69K. Macam ni. 1693. 1693. Okay, tak apa. Saya nak, kalau ada titik perpuluhan, bagi saya titik perpuluhan up to 3 decimal point. Kalau ada lah. 620. 620. Okay. Ada sebab saya minta kamu bagi saya titik perpuluhan yang banyak. Okay, P3 ataupun Q2. Okay, boleh tak saya minta girls bagi saya jawapan, sebab saya dengar girls ni ada satu suara je yang agak familiar. Yang lain pun macam senyap je. Q2.
pakai terus 39.1 kuasa 2 kalikan dengan 8. Tak boleh ni. Cepat Q2. Okay, Sir, boys lah. P2 tu saya dapat lain. P2 dapat lain. Okay, so saya letak tepi jawapan kamu. Okay, can you give me the answer? Nanti kita compare. P2 saya dapat 3057.62. 62. Okay, so nanti can someone yang lain verify which one yang betul? Saya dapat 3057. Saya dapat 3057. Yeah. Okay, so more Saya salah. okay, tak apa. But please bear in mind that this is the learning stage. Okay, mistake is common, tak ada masalah. Kalau kamu tak buat mistake now, kamu akan assume yang kamu betul. So tak apa. So kamu mungkin boleh sedar. So this is the answer. Okay. P3, Q2 atau P3? P3 Cepat. saya dapat 6645.35. Okay, 6645.35. 6645.35. Point 35. Okay. Cepat Q2. Saya dapat Q2. 12230.48. 12230. 0.48. 12 kan? 12 lah. 12230.48. 48. Okay, ada yang nak bangkang jawapan Son? Okay, tak ada. Okay, good. Q3. Okay, saya tak ada jawapan. Memang saya tak buat. So, saya tak boleh nak verify, tapi saya boleh check finally sama ada kamu punya ini betul atau salah. Nanti saya akan cuba buktikan. Tak ada isu. Q3. Cepat. 33.28 kuasa 2 kali je dengan negatif 4. 1107. 1107.558. 558. Okay, because this is from the capacitor, kena letak negatif lah. Okay, boleh? Okay, kena letak negatif. Okay, sebab dia daripada capacitor. Tak apa, saya beritahu awal lah. Sebenarnya saya nak test kamu nanti. Tak apa. Okay, now kamu dah ada. Okay, tadi kawan kamu tanya why we don't have to include the angle. Okay, kalau kita nak memahami kenapa tak perlu letak angle, so saya ambil branch yang ni. Okay, saya akan ambil branch yang sini saja. Sini saja. Okay, saya ambil yang tu. So, saya akan tulis di sini. Okay. Okay, so saya nak minta kamu buat sedikit calculation. Okay, ini 4 ohm. So, J 6 ohm. Okay, so dekat sini can you find for me V here dan juga V here? Tu je, V1, V2. Tu je saya nak kamu calculate. Okay, cepat. V1 dan V2. Boleh guna apa tu rasa? Boleh guna apa? Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law pun boleh. Okay, tak apa. Sebab tadi, okay. Kalau nak guna Ohm's law, kamu kena macam imagine lah dia ada lagi branch kat sini. Okay. So baru kamu boleh pakai I1. Kalau kamu nak pakai Ohm's law lah. Tapi kalau kamu nak pakai voltage divider pun boleh. Tak apa, kita buat dulu. Okay, some of you use the concept of Ohm's law. So kita dah ada I, kita dapatkan voltage di sini saja. Okay, maybe some of you can use voltage divider. Okay. Ingat lagi tak voltage divider? No. Ingat.
Okay, macam mana guna voltage divider? Okay, let's say nak dapat V1 lah. V1 sama juga dengan 4. 4 Bahagi 4 tambah J6. J6. Okay, kalikan dengan 240. 240. Okay, ni kaedah pertama. Okay, bagi saya jawapan, boleh juga guna Ohm's Law. V I1 kalikan dengan R. Okay, bagi saya jawapan. Okay, so dekat sini saya nak kamu guna, okay, dekat sini ada angle. Dekat sini pun ada angle which is come from I1. I1 ni kena letak angle. Saya nak kamu compare lah dua-dua ni sama ke tak. Okay, cepat. V1 Okay, V1 yang atas ke bawah? yang saya atas Okay, yang lagi kalian. 133. 133 point 13 13 angle. negatif 56.31. Okay, good. Yang bawah? Okay, again I ni kena ambil angle lah. Sama tak jawapan dengan atas ni? Ke tak sama? Sama ke? Sama sir. Okay, 133.13 negatif 6.31. Okay, now okay, tadi kawan kamu tanya saya kenapa tak perlu letak angle. Okay, good question. Okay, saya nak kamu buat observation sikit between V1 dan I1. Tengok V1 dan I1, apa yang kamu boleh nampak? Angle dia sama. Ya, yeah, good. Okay, angle dia sama. Okay, pernah belajar power factor kan? Okay, ini saya terpaksa masuk power factor awal lah. Sebab kamu dah start tanya saya bab power factor. Okay, kamu dah belajar power factor. Okay, in simple word, power factor is just cos theta. Betul? Yang semalam saya bagi tahu. Betul. Okay, theta tu apa sebenarnya? Angle V Angle, okay, good. Angle. Current. Okay, angle apa tadi? Okay, ulang balik. Different angle. Angle V Different angle. tolak angle I. Okay, good. Angle V tolak angle I. Okay, good. Itu yang saya nak. Okay, so angle V tolak angle I. Theta V tolak theta I. Okay, saya tak nak nampak macam kamu hafal equation, rigid pada equation. Theta V tolak theta I. Dia kadang-kadang theta I tolak theta V. Saya tak nak. Saya nak kamu sketch. Okay, apa yang saya nak kamu sketch adalah Cartesian, simple Cartesian. Ada x-axis, y-axis. Okay, so kalau saya ambil contoh lah. Ini contoh lah, ni bukan ada kaitan dengan this one. Okay, kalau saya ada satu value angle V, contoh V saya angle kosong. Okay, kalau I saya berada di atas ataupun sama dengan angle V, apa power factor yang kamu akan dapat di sini? Satu. Okay, apa maksud satu tu? Apa yang kamu nampak tentang satu tu? Theta kosong. Cos Theta kosong, cos kosong. cos kosong satu. Okay, apa yang kamu nampak lain selain daripada cos kosong satu, angle dia kosong, power factor dia satu. Okay, kita panggil sebagai unity power factor. Pernah dengar tak unity power factor? Okay, good. Okay, itu kalau saya ambil V dan I angle yang sama. Apa jadi kalau saya punya I di bawah? Contoh dekat sini I saya angle minus 30. Dia lag. So power factor saya adalah lagging. Okay, good. Saya sebutlah, patut saya tanya kamu. Okay, dia adalah lagging power factor. Tapi value dia adalah
0.866. Okay, 0.8667 something like that lah. Betul ke bukan? 0.8 lah plus something. Ya, saya pun tak check tu. Cos 30. Okay, 0.866. Okay, kita kena sebut cos power factor is 0.866 lagging. Itu yang semalam saya simpan soalan yang TMB semalam. Dia minta saya tanya 0.85 apa. So kena cakap 0.85 lagging. Okay, dia tak boleh stand alone. Dia mesti ada the definition dia. Dia punya description power factor. Kalau dekat atas pula, contoh 30 juga. Ini power factor apa? Kalau saya tak consider yang bawah ni. Leading. Okay, leading. Good. Leading. Okay, now berapa power factor saya? Kosong. 866 leading. Okay, good. So nampak tak? Kamu kena ada description dia. Okay, lagging dan leading. Okay, good. Okay, clear power factor? Okay, saya padam dulu sebab saya takut tak sempat dah. Okay, banyak kamu akan belajar sebenarnya yang hari ni punya lesson lah. Basic je. Okay, tadi kamu tanya kenapa perlu tak payah pakai angle. Okay, so just now saya minta kamu pakai equation yang cukup maklumat. Cukup maklumat, you are focusing on this equation, betul? I kuasa 2 kalikan dengan R. Okay, and then kamu tak masukkan nilai angle, betul? Kan, angle kamu tak masukkan. Jawapan yang kamu dapat this one. Okay, but now, kenapa kamu tak perlu masukkan angle? The reason is why, and the question is why. Okay, kenapa kamu tak perlu masuk angle adalah disebabkan angle ni adalah angle adalah kosong ataupun power factor adalah 1. Okey, saya ambil contoh kalau saya nak pakai sini ataupun saya pakai yang ni lah. Saya boleh pakai equation ni. IV cos theta. Okey, tadi kamu dah ada V dekat sini kan? Kamu dah ada V dekat sini. Kamu dah ada I dekat sini. Okey, cuba kita pakai equation ni. IV cos theta. So, I dapat apa? I dekat situ adalah 33.28 I kan. Okey, V adalah 133.13. Okey, cos theta adalah difference between theta V dan theta I. Okey, dekat sini dia akan jadi cos kosong. Okey, so maksudnya benda ni bukan tak membawa masalah apa-apa, tapi at that particular location dekat resistor, power factor adalah unity. Dekat resistor tu sahaja, dia bukan tengok dekat keseluruhan. Dekat resistor sahaja power factor adalah unity. So that's why saya akan assume macam benda ni tak ada sebab at the end dia akan jadi 1. So yang ni cuba kamu calculate benda ni, dapat tak power kamu kat sini? Kan? Dapat tak? Sama tak? Kalau salah maksudnya ada somewhere yang kamu bagi saya salah jawapan ni. Sama. Kan? So maksudnya kamu nak pakai equation IV pun boleh, IV cos theta pun boleh. Now cuba kamu pakai V squared over R. Okay, saya nak kamu pakai V squared over R, tak pakai lagi. Just now kamu dah ada nilai V, tak perlu letak angle. So V squared, ambil V sahaja, this one. Kuasa 2 bahagikan dengan 4. Dapat tak jawapan yang sama? Sama? Tak sama. Dia perpuluhan dia lain sikit. Okay, perpuluhan. So that's why saya minta kamu bagi banyak perpuluhan sebab bila kita main dengan angle, semua angle tu ada titik perpuluhan. Lagi banyak kamu miss, so lagi jauh. Bukanlah sebab setiap titik perpuluhan dia membawa sedikit value. Okay, tak apa. Dia lagi sikit tapi yang depan tu sama. 4430 sama ke tak? Sama. Okay, good. Dia tak boleh nak cakap exactly sebab kita tak ambil the whole decimal point. Okay. So ada siapa-siapa nak tanya lagi tak yang tak clear? Soalan tu saya dah jawab. Why the reason that we can neglect the angle when we calculate the power is because at that particular location. Okay, at that particular location. Okay, saya nak kamu cuba test juga untuk Q. Tadi saya cakap Q ni boleh pinjam equation P. Okay, cuba guna benda yang sama except this one. Except this one lah. Nanti saya akan explain kenapa kat sini.
Tapi ni pun boleh sebenarnya, sin theta pun boleh. Okay, tapi saya nak kamu guna equation ni. Okay, V squared atau guna V squared over X. Dapat tak value Q1? Dapat? Dapat atau tak dapat? Okay, dapat ke tak? Ke tak dapat? V squared maksudnya oh kamu tak dapat lagi V2, sorry for that. Okay, kena calculate V2 dahulu. V2 and then kamu boleh bahagikan V2 kuasa 2 divided by J6 ataupun 6 saja. J itu tak payah consider. Okay, so dapat tak sama dengan Q1? Okay, cepat. Kita ada lagi plus minus 30 minit saja. Ada banyak lagi saya nak kena cerita ni. Sebab when we talk about machine, saya dah tak nak sentuh dah basic-basic. I just give you the final equation. Sama sir. Okay, good. Alhamdulillah, sama. Okay, so saya tak boleh tunggu lagi. So, I hope that you can test by yourself. Kamu boleh guna apa sahaja branches yang kamu nak and then whatever the equation yang kamu rasa sesuai. Okay, so siapa saya keep on yang remaining lah untuk kamu buat sendiri. Okay, now saya nak masuk sedikit yang lain. Okay, tadi kita hanya fokus kepada voltage. Okay, voltage dan current. Now saya nak fokus kepada power. Okay, because when we talk about machine, power is important. Okay, power is important. Okay, next adalah bila kita sebut sebagai power total. P total. Okay, P total adalah kalau kita tengok keseluruhan power. Okay, power. So, before that saya nak masukkan. Okay, tak apa. Okay, so saya nak kamu calculate nilai P total. Okay, P total adalah sama juga dengan P1 plus P2 plus P3. As simple as that. So, saya nak kamu dapatkan P total sama dengan P1 plus P2 plus P3. And then saya nak kamu dapatkan nilai Q total. Okay, Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, can you give me the answer? Okay, cepat sikit. Yang ni saya nak kena cepat sikit sebab kita dah next class saya tak nak sentuh yang ni dah. Okay, cepat. Di total 14,000. 40,000. 1,000. 40,000. 133. 40,100. 14. 40. 14,000. 14,000. 14. Okay, sorry, saya tak berapa nak clear. 14,100. 33. 204. 204. Okay, ni what? Okay, Q. 19,983. Point 388. Wah lah. Okay. Okay, so saya kasih sikit. Wah. Okay. So saya tak tahu jawapan kamu betul ke tak. Okay, now saya, as I promised to you, saya hanya boleh check the final one. Okay, bila kita sebut sebagai power total, kita boleh tengok dari dua sudut yang berbeza. Okay, kalau kita tengok circuit this one, if I look at this particular circuit, so I know that if I want to find my P total,
I have to find all the power contribute by the resistance. So selagi ada resistance, so resistance akan contribute kepada power P. Okay. So sama ada losses ataupun useful power, so P lah. So kita ada 3, so senang lah. P1, P2, P3. Okay. Tetapi untuk dapatkan Q, saya kena dapatkan semua elemen yang contribute kepada Q, which is the inductor and also the capacitor. So kita ada 2 Q daripada inductor dan 1 Q daripada capacitor. Okay, ini clear. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, so saya nak verify the answer. Okay, kalau saya nak verify the answer, saya akan guna equation this one. Saya akan guna equation ni dan saya akan pakai equation ni. Okay, satu-satulah. Kita ada 3 teknik lah, sama ada kita guna P total, P1 tambah P2 tambah P3 ataupun saya boleh guna equation untuk dapatkan P total menggunakan equation ni. Okay, so kaedah ni kaedah pertama. Okay, kaedah ni atau kaedah ni adalah kaedah kedua. Dan kita ada satu lagi kaedah, kita boleh pakai kaedah ketiga. The third method that I can use is by using the equation of S. Okay, now saya nak verify your answer first untuk P, kaedah kedua. So P saya tahu adalah sama juga dengan IV cos theta. Okay, just now when I mentioned to you, if you want to find P at particular location, you still can use this equation. But at the end, cos theta akan jadi 1. Sebab at that particular location, power factor adalah 1. Tetapi bila kamu nak dapatkan P total, basically you have to see the load from point of view here. Daripada sini, kamu akan tengok daripada position sini. So, apa yang kamu akan nampak adalah keseluruhan load kamu. Dekat sini yang kamu akan tengok P total. P total dalam kes ni adalah power yang deliver by the source, okay, and consumed by the load. Boleh faham tak? Hello? Macam mana sir ni? Macam mana sir? Okay, bila saya nak dapatkan power total, okay, kaedah pertama mudahlah. P1 tambah P2 tambah P3. And then bila saya nak guna kaedah kedua, saya akan guna equation ni. IV cos theta and IV sin theta untuk Q. Tetapi bear in mind, kamu tak tengok at particular location. Kamu tak tengok dekat specific location, tetapi kamu akan tengok from point of view source. Apa yang source bagi power kepada the whole system. So source bagi source dekat sini, so kamu akan tengok daripada sini menghala ke kanan lah. So dari sini yang kamu akan nampak P total dan Q total dekat sini. So just after your V source, voltage source lah. So kamu akan tengok keseluruhan ni sebagai P total dan juga Q total. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya boleh terus guna equation this one. Tetapi kamu kena ingat, now kamu bukan duduk dekat spesifik punya location untuk impedance, tetapi kamu tengok point of view source. Okay, mungkin agak pening dekat situ, tak apa, tak ada masalah, nanti saya akan explain. Okay, apa yang saya akan tunjukkan kat sini, bila saya nak dapatkan P total, saya akan guna equation ni. Saya tak boleh pakai equation ni, equation ni tak valid. Okay, sebab apa tak valid? Sebab now the power factor is no longer unity. Sebab dia ada combination. So yang ni dah tak valid dah. So kena pakai yang ni. Okay, untuk point of view source wajib pakai equation ni. Okay, IV cos theta. So apakah itu I? I adalah I total yang diberi oleh source. I total. V adalah V total yang diberi oleh source. And then cos theta adalah perbezaan angle V here dan juga I total here. Just now kamu tengok bila kamu duduk di sini, kamu akan compare V dan I di sini sahaja. Tapi bila kamu tengok point of view here, kamu akan compare voltage source dan juga I total.
Okay, untuk buktikan jawapan kamu ni betul ataupun tak, saya boleh calculate. So, I total adalah sama juga dengan 65.07. So, 65.07. V total adalah 240. Okay, cos theta. Now, kita kena tengok angle lah. Kalau kamu confused, kamu sketch saja. Okay. Okay, now kita akan compare V dan I lah. V here dan I here. So, V dekat sini tak ada apa-apa angle. So, V here adalah angle kosong. I dekat sini sebab dia keluar daripada source. I sini adalah I total. Minus 35.15. So, dia di bawah. Minus 35.15. So, kalau theta V tolak theta I. So, kamu boleh terus letak cos. Minus ke tak minus pun tak ada masalah. Cos dia akan jadi positif. Nak tak minus pun tak ada masalah lah. Okay. Dapat tak jawapan sama dengan this one? Cuba check. Sama ataupun tak? Compare dengan jawapan ni. This one. Sama ataupun tak? Lain sir. Lain sangat-sangat. Lain. Beza 2000. Weh, beza 2000. 2000. Dia 12,000 dia punya ni. Negatif 12. Okey, maksudnya ada kesalahan. Tadi kan Haikal ada bagi jawapan untuk P2 yang Haikal kata salah tu kan. Sebab tak sama dengan yang lain. Saya kira macam Haikal kira lah. So P total saya samalah dengan dapat yang kira tambah 1, 2, 3. Ya, maksudnya Haikal bagi tadi betul. Betul. Yang lain semua salah. You can make fun now, tak ada masalah. Okay, tak apa, benda ni biasalah. Kan? Kita masing-masing tak ada idea and then kita defend benda yang salah. Dia macam konsep ni lah. Politik now lah. Politik sikit lah. Okay. Yang salah dibetulkan. Something like that lah. Thank you. Okay, dah dah. Okay, so jawapan Haikal tadi betul lah. Okay, betul ni salah kan? Betul, ni salah kan? Ke betul salah ni? P2 ni? P2 tu salah. Okay, good. Okay, boleh bagi saya jawapan yang betul. So that's why saya boleh verify finally. Ya, kalau okay, jawapan yang betul. Haikal, apalah? Okay, Haikal tolong bagi saya jawapan Haikal. Saya pun tak tahu Haikal yang mana. 1.6 1.1693. 93 point. Ya, saya tak ingat. 1693 perpuluhan. Okay, tak apa. Maksudnya yang ni pun salah lah kan? Mana? P total yang ni salah lah. Maybe lah kita check dulu yang betul tu salah. Ni salah. Kamu gunakan P2. Apa waktu ni tak ada masalah. Mistake pun biasalah. Okay, so 1693 point 62. 62. Okay, boleh tak? Ya, serius sangat betul Ras. Aku rasa macam salah aku. Okay, bagi saya jawapan yang total this one. Total dapat 12769 9 point? Point 039. 039. Okay. So now you yang ni yang tambah-tambah kan? Yeah, this is just P1 plus P2. Point 204. Point 204. Alright. Okay, now can you verify to me the answer for P total by using this equation? Cepat, this one. Saya nak kamu bagi saya jawapan ni.
Sama tak dengan this one? 1, 2, 7, 6, 9. Something like that lah. 1, 2, 7, 9 point. Sama sir. Dapat apa? 204 takkan exactly the same. Mesti ada dia. 039. 039. Okay. So nampak tak? Kenapa saya boleh check kamu punya calculation tadi salah ataupun tak? Because we have a lot of method. Okay. Point of view kamu yang berbeza akan menghasilkan jawapan yang berbeza lah kalau kamu ada salah dari segi teknik. So just now bila kamu calculate P2 salah, P total guna yang ni salah, so dia akan at the end tak sama dengan kalau guna kaedah ni. Okay, can we verify the answer for Q? Now kamu dah ada Q1, Q total adalah Q1, sini tambah Q2 tambah Q3 dekat sini. Ini menggunakan individual position. Can you use this equation? Q total is equal to IV sin theta. Okay, cuba buat dulu. IV sin theta. Okay, 1 minute saya bagi. Okay, cepat. Q1. Salah ke, betul ke, sama ke, tak sama? Cepat. Satu 9983.388. Wah. Guna equation ni kamu akan guna KI 65.07. Okay. V sin. Okay, now sin dia boleh letaklah angle 35.515. Letak negatif. Tak letak pun tak ada masalah. At the end kamu kena tahulah dia sebenarnya negatif. Tak sama. Tak sama. Kenapa pula tak sama kali ni? Aduh. Kenapa tak sama? Kenapa Salah dekat Q2 kot. Salah dekat Q2. Okay, can someone calculate for me again Q number 2? Okay, tak apa. Okay, kita hold dulu. Okay, can you give me the answer here? Boleh tak kamu bagi saya jawapan yang kamu dapat untuk menggunakan this equation? Negatif 8890. Negatif 88.9. Bagi saya dalam unit yang 8000. Negatif 88 90 90.889. 889. Okey, tak apa, kita skip this one. So yang ni dan ni. Nak tanya sikit. I2 tu saya tak dapat 39, saya dapat 29.1. Typo lah, 29. Betul. 29. Adakah tu QE nanti sir? Okay, so this one is 21. 29. 29. Yes. Saya dengar tadi then saya tulis, kamu pun tak ada objection. So saya salah. Okay, so 29 maksudnya dia akan salah pada Q2 dan P2. Macam mana P2 kamu betul? Sebab saya guna nilai saya sendiri which is 29. Okay. Oh, maksudnya kamu, okay tak apa. P2 sekarang ni betul. Q2, can you give me the answer Q2? Apa benda ni? Kita belajar lah. Okay, Q2. Okay. Q2. Okay, cepat Q2.
Banyak lagi saya nak explain kat kamu. Okay, finally mungkin saya akan explain pasal impedance triangle and power triangle. Itu saja. Okay, target saya. Cepat. Q2. Q2 cepat. I2 kuasa 2 29.1 squared multiply by 8. Kita pakai I squared X. 6774 6774.48. 48. Okay, now cepat kita calculate untuk Q total. Q total. Tak apa, kita ambil je jawapan dulu. Okay, Q1 plus Q2 plus Q3 cepat. Beza pun tak apa. Nanti kita cuba check final teknik third method. Q total 14,000 14,527.388. 388. Okay, good. Okay. So now kita ada dua jawapan yang berbeza. Okay, how I can finally check my answer, which one is the correct one? Okay, so saya ada the third option, saya boleh pakai S. Okay, sebelum ni kamu dah belajar S adalah Ampere power, betul? Betul. Okay, ada nama lain tak untuk S? Ada nama lain tak? Tak ada. Tak apa. Nama lain untuk S sebenarnya adalah complex power. Okay, instead of I squared, I conjugate V, kita boleh juga pakai equation P total ataupun P lah. P plus or minus JQ. Okay, kita boleh pakai sini. Okay, so kalau saya tengok dekat total, S total, saya akan gunakan P total and plus or minus JQ total. Okay, tapi saya tahu saya punya Q ni ada masalah. Okay, because they are not slightly lah, memang quite differ lah between this one dengan this one. So apa yang saya boleh buat? Saya boleh pakai the third technique. Saya akan guna equation ni. So saya guna S sama juga dengan I conjugate V. Okay, hanya pada equation I conjugate V, saya perlu masukkan angle untuk kedua-duanya, I dan juga V. So I conjugate adalah I total, which is I total adalah 65.07 angle. Now the original angle untuk I total adalah negatif. Okay, clear sini nampak? Negatif. So after I conjugate my angle of I, so dia akan jadi positif. So dia akan jadi 35.15. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so kalikan dengan V. So kalikan dengan V, so cuba check kalikan dengan V adalah 240 angle kosong. Okay, saya nak kamu tekan. Okay, bagi saya jawapan dalam bentuk rectangular dahulu. Tekan calculator, bagi saya jawapan dalam bentuk rectangular. Cepat. So rectangular tu Ada J. angle Ada J. tu yang J. Ya, ada J. 12769 Fine. 039 Okay. tambah J8990.88. 8990.889. Okay, ni 8990 bukan 8890 ni, betul? 8990. Okay, so saya boleh check kan. That's why saya boleh cakap, saya boleh verify your answer sama ada betul ataupun salah. So 8990. Okay. Okay, nampak tak? Okay, so saya boleh cakap jawapan saya yang mana betul. Okay, yang ni sebenarnya positif lah. Okay, tak apa, nanti saya akan explain kenapa positif. Okay, tak apa, yang ni positif. Dia tak ada masalah, magnitude dia masih sama. 8990. So masa saya cakap, S adalah P total tambah JQ total. This is P plus ni, this is Q total. Okay, cuba tukar dalam bentuk polar pula.
Dan saya tahu, okay, saya boleh estimate angle dia adalah mesti 35.15. So dia punya 15616. Point 156 16 15616 point 6 point 8. point 8. Soal. Ini adalah VA, unit dia VA. Okay, so saya terpaksa buat laju sikit. Okay, first mistake yang kamu buat adalah bila kamu consider Q3 ni. Okay, sebenarnya tadi saya ada tulis negatif, tapi saya padam. Waktu kamu tak nampak saya padam tadi sebab saya nak kamu aware juga. So maksudnya kamu tak aware lah maksudnya. Okay, as I mentioned to you, sifat induktor dan kapasitor adalah totally different. So kalau kapasitor, kalau induktor Q dia positif, so dekat sini sepatutnya Q dia adalah negatif. Saya padam tadi, saya dah tulis dah sebenarnya, tapi kamu tak aware. Saya padam supaya kamu belajar, learn from mistake. So dia akan jadi negatif. So nanti kamu akan buat Q1 tambah Q2 tambah dengan negatif. Cuba cek betul tak? Dapat tak jawapannya ni? Saya dapat Q3 tu negatif 4430.234. Yang ni pun salah jugalah. Okey, bagi saya jawapan yang betul. Okey, negatif 44 negatif 44 30 30 234. 234. Okey. Okey, cuba tambah positif 6 tambah 6 12 lebih kurang 12 tolak 8 4 dapat 8,8 lah. Cuba cek. 8992 point 246. Apalah dia ada kesan lah kepada kita punya titik angle. Okey, so kita dapat 8990.2 8899 8992 point 246. 246. Okey, tak apalah. Benda ni tak boleh elak lah because it involve its angle. So angle tu panjang, kita round up kan dia, so dia akan hilang beberapa point. And then dia mungkin akan ada slightly differ lah. Tapi kalau kita tengok in kilo, so dia tak significant lah. 8.992 8.990. Dia kecil lah. Okay, boleh tak tangkap benda ni sekarang ni at the moment? Faham tak? Apa yang kamu belajar? Sama tak apa yang ni hantar tadi? Yes. Sama. Sebab bila kamu masuk mesin, dia tak ada dah benda-benda basic ni. Jadi saya akan push kamu kepada limit on the machine punya perspektif lah. Okay, saya tak ceritalah equation ni datang daripada mana. So kamu kena tahulah by looking at the equivalent circuit, so kamu dah nampak. Okay, so saya tambah sikit lagi lah. Tadi saya beritahu kamu, okay, so ini S lah. S, the unit is var. Kalau kamu ada pecahan, this is watt, this is var. Kalau kamu combine, dia sebenarnya adalah kVA. Okay, kalau nak dapat magnitude, sebenarnya kamu boleh ambil 65.07 kalikan dengan 240 sahaja. Ini adalah magnitude untuk kamu punya kVA. Kita panggil sebagai apparent power. Ini adalah apparent power, ini adalah complex power. Okay, so last one for today, saya nak explain sedikit lah untuk power triangle. Just now, saya tunjuk kat kamu yang awal tadi. Okay, kita ada P, kita ada Q, kita ada S. So ini adalah power vector kamu. Okay, so ini adalah power vector kamu. So sebenarnya daripada sini pun kamu dah boleh buat prediction. Kamu ada S, kamu ada theta, kamu boleh dapat nilai P dan Q. Okay, sebagai contoh, okay, cuba kamu calculate untuk saya 65.07 kali 240. Ataupun tak apa, kita tengok power factor lah. Okay, Q, kita ambil Q lah. P dah ada 12769.039. Q pun kita dah ada 8990.889. Okay, untuk menggunakan triangle ni, at least kamu ada dua information. At least satu information tak cukup. At least kamu ada dua information. Macam kamu buat power factor correction. So at least you have two information. So now I have two information. I don't have S dan theta. So apa yang saya boleh buat? Saya boleh pakai trigono sahaja.
Okay, so ini adalah terhadap theta. Ini adalah bahagian mana? Apa trigono yang terlibat bila ada P dan Q ni? Tangent. Okay, tangent. Okay, sebab tangent, kenapa pakai tangent? Sebab tangent sahaja tak melibatkan hypotenuse. Kan kalau cosinus kita ada bunyi nus tu. So dia divided by hypotenuse. Kalau cosinus, kalau sinus pun sinus dia adalah divided by sinus. Tangent tak ada bunyi nus. So dia hanyalah adjacent divided by opposite, betul? Tangent tan theta, opposite over adjacent. Kan? So kita boleh guna ni saja untuk dapat power factor. Okay, ini sebenarnya power factor kamu. Ini adalah power factor kamu. So daripada P dan Q, kalau kamu ada di sini tadi, kamu boleh dapatkan nilai power factor menggunakan equation ni. So tan theta sama dengan opposite over adjacent. Opposite is Q over adjacent. Ni theta. So dapatkan theta. So theta adalah tan inverse Q over P. Okay, cuba kamu buat tan inverse Q over P. And then jawapan yang kamu dapat tu kamu terus tekan cos saja. Cos answer. Dapat tak 35.15? Ataupun dapat tak? Theta ni kamu dapat tak 35.15? Q over P. And then dapat jawapan, kamu tekan shift tan sama dengan. Dapat saya. Okay, good. Kamu pusing macam mana pun power ni dia tak lari. Okay, kalau kamu clear with the concept, okay, power ni dia bagi saya agak mudah lah. Okay, power system ke, power E ke, dia kamu faham? Okay, tak apa. Okay, now kalau kamu tak ada theta, kamu nak dapatkan S. So macam ni nak dapatkan S daripada P dan Q sahaja, assuming that theta ni tak ada. Okay, macam mana kita nak buat? P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 betul square root. Okay, boleh juga, tak ada masalah. Okay, good. Kamu pakai konsep tu. A kuasa 2 plus B kuasa 2 is equal to C plus kuasa 2. Dia square root kan balik. Pun boleh. Okay, ataupun kalau pakai trigono, ada tak apa trigono yang terlibat? Ada tak? So dia tak terlibat. Kalau kita cuba cos. So cos theta, tapi dia melibatkan theta. Tak apa, kalau kamu nak pakai kuasa 2 tadi pun dah okey. Tapi kalau yang lain melibatkan hipotenus, so mungkin kita pakai cos lah. Contoh cos theta adalah sebelah adalah P divided by S. Jawapan kawan kamu semalam, what is power factor? Power factor adalah real power divided by apparent power. Ini jawapan kawan kamu semalam. So nak dapatkan S, so S adalah P cos theta. Sama tak? Ni adalah P cos theta. Okay. So ini adalah salah. Okay, salah sikit. Ini adalah P. Ini adalah S cos theta. Okay, ini S cos theta. Okay, boleh faham tak sekarang ni? Boleh. Siapa yang betul-betul blank from the beginning of the lesson? Yang tak nampak langsung, yang tak dapat tangkap. Okay, it's all about how you utilize the equations. Macam mana kita nak guna equation? Yes, I know that you can memorize, you can open your book. Tetapi yang paling penting adalah how to implement dekat bahagian mana kita nak gunakan. Okay, sebab bila masuk mesin nanti, yes, mesin tu digambarkan dalam bentuk circuit. Okay, it represented by equivalent circuit. So daripada equivalent circuit to all the analysis will be done. Okay, daripada gambar circuit. So kalau kamu tak nampak gambaran circuit as well as kamu tak clear dengan fundamental of circuit analysis, for me it's quite difficult for you to do the thing lah. Okay, so
We all, okay, now it's 12 o'clock already. Okay, so next week. Okay, next week, so I think we can start by looking at the first chapter. Okay, so next week, I hope that Dr. Asri can update the note first. By this week, I think we can finalize the note lah. Okay, mungkin kita akan tambah sedikit elemen lah untuk chapter 1. Okay, anyhow, setiap nota akan di-upload di Teams. Okay, nanti saya akan bagi tahu lah di mana. Okay, last one. Ada soalan tak? Apa-apa yang kamu nak tanya saya? Last one. Okay, I get full attendance lah. Tadi saya ada seorang yang tak ada mixing. I make sure. Syahmi Faiz, adakah dia di kelas saya? Ada saya ada. Ada, okey. Ada. Sebab dia tengok ni ada X. Saya tak tahu kenapa kamu X offline. Oh, tak pasti ya saya. Tapi dia X. So yang lain okey kot. Okey. So ada apa-apa soalan nak tanya saya? Tak ada saya. Okay, so hopefully by next week kita boleh start dengan chapter number 1. And I hope that along the time, okay, kamu boleh buka balik buku-buku yang kamu dah study on circuit analysis and basic power. Okay, I'm not sure the code, but basic power lah on the machine, on the maybe you can take a look at the transformer itself. How we do the analysis, sebab dia ada kaitan dengan induction motor. Okay, in transformer. And then when we talk about performance, kamu mungkin boleh tengok balik any performance analysis on DC motor. Okay, macam mana power flow, kita look at power flow. Okay, how we do the analysis on the losses. Okay, boleh tengok benda-benda yang asas lah. Okay, supaya nanti kamu tak terkejut lah. Okay, sebab we have a lot of things to learn along the way. Okay, for this subject. Ada apa-apa lagi nak tambah? Setakat ni yang tu je ke dulu. Okay. So boleh faham? Boleh sir. Okay, so maybe you can create your own question after this. Okay, cuba tengok balik bila kamu buat sesuatu tu, gunakan asas yang betul untuk kamu solve for any question. Okay, I think we stop now. So I will see you on next week. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Okay, welcome.